Kembara kenali Borneo selah keprihatinan yang di-Pertuan Agong terhadap rakyat. Sebahagian pengambilan pekerja asing 3 sektor diluluskan. Terima kasih. Demikian sambutan luar biasa rakyat di Tawau, Sabah ketika keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong sempena program Kembara Kenali Borneo. Momen itu dirakam sendiri Tunku Azizah semalam. Baginda terharu sehingga menitiskan air mata. Siri pertama Kembara bermula dari Tawau ke Menara Kayangan Lahad Datu sejauh 146 km. Al-Sultan Abdullah yang memandu sendiri kenderaan pacuan 4 roda mengetuai konvoi. Acara pelepasan disempurnakan yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin pada pukul 8.30 pagi tadi. Kembara sejauh 2,154 km itu menelusuri lebuh raya Pen Borneo. Ia dijangka berakhir di Teluk Melano, Sarawak pada 13 September. Dan yang pasti Kembara Kenali Borneo selah keprihatinan yang di-Pertuan Agong terhadap rakyat. Baginda berkenan lawat pangkalan Polis Marin Lahad Datu bagi meninjau operasi menjaga keselamatan rakyat di kawasan itu. Al-Sultan Abdullah berkenan menyaksikan demonstrasi aset seperti bot, kapal dan pesawat. Pelbagai formasi dipertonton bagi memberi gambaran operasi banteras aktiviti penyeludupan dan jenayah rentas sempadan. Baginda turut berkenan menyaksikan pertunjukan payung terjun oleh pasukan khas Eskom dan polis di Raja Malaysia Lahad Datu yang diketuai Sarjan Major Muhammad Arif Abdul Rashid. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Jakarta, Indonesia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan mesyuarat berkaitan. Beliau yang diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta pada pukul 3.20 petang waktu tempatan. Ketibaan beliau disambut Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia Budi Ari Setiadi, Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Said Mat Hasrin Tengku Husin. Datuk Seri Anwar mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak itu dari 5 hingga 7 September yang kedua dihadirinya selepas sidang kemuncak ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Ini adalah sidang kemuncak pertama beliau bersama 7 rakan dialog ASEAN iaitu Australia, China, Jepun, India, Korea Selatan, Amerika Syarikat dan Kanada. Semasa persidangan itu, 11 pertemuan dua hala telah dijadualkan dengan pemimpin negara terlibat. ASEAN akan menentukan tindakan seterusnya bagi menangani ketidakstabilan di Myanmar dengan lebih berkesan. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, ia dibuat selepas kajian semula. Konsensus 5 perkara dilaksanakan. Kita akan mengemukakan beberapa cadangan ini kepada pemimpin di peringkat mesyuarat sidang kemuncak nanti tentang langkah-langkah seterusnya yang akan dilakukan berdasarkan kepada review yang telah dilakukan, bagaimana usaha-usaha kita untuk memastikan agar keberkesanan dalam menangani isu Myanmar ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Beliau turut menekankan kepentingan perpaduan dan keharmonian dalam ASEAN sebagai pemacu serantau yang aman dan stabil. Dalam pada itu, isu jenayah rentas sempadan turut dibincangkan semasa mesyuarat Majlis Komuniti Politik Keselamatan ASEAN ke-27. Malaysia turut membangkitkan isu penipuan pekerjaan yang turut disokong Kemboja, Filipina dan Thailand. Dan sebelum berlepas ke Indonesia, Datuk Seri Anwar memberitahu telah luluskan sebahagian permohonan pengambilan tenaga kerja asing dalam 3 sektor yang sebelum ini dibekukan. Ia melibatkan perkhidmatan gunting rambut, perusahaan tekstil dan perniagaan emas. Tapi oleh kerana keperluan segera untuk 3 kategori ini, kita lulus tidak sepenuhnya dan saya minta nanti dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini, Menteri akan bawa paper supaya kita lulus sebahagian. Perdana Menteri berucap pada program Lestari Niaga at Kuala Lumpur di Ibu Negara. Pada masa sama, beliau mahu golongan belia tempatan dilatih untuk mengisi keperluan tenaga kerja sektor tersebut. Sementara itu, Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar ketika ditemui media memaklumkan kira-kira 15,000 tenaga kerja asing diperlukan dalam 3 sektor berkenaan. Walau bagaimanapun ada syarat-syarat tertentu. Bukannya dibuka secara terbuka, mungkin kita akan melihat apakah kaedah-kaedah terbaik untuk memastikan bahawa peniaga-peniaga tempatan tidak teraniaya daripada kemasukan terlalu ramai pekerja asing. Beliau turut menyambut baik saranan Perdana Menteri untuk melatih belia tempatan supaya berkecimpung dalam sektor tersebut. Pada program sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan tambahan 10 juta ringgit bagi menaik taraf gerai dan warung di seluruh Kuala Lumpur. Saya telah pastikan untuk kenaikan gerai-gerai termasuk kawasan-kawasan berniaga kecil India ini, kita tambah peruntukan dan saya bagi tahu kalau bila peruntukan itu dah agak cukup di bandaraya untuk tahun ini, kita tambah 10 juta ringgit untuk tujuan-tujuan ini. Inisiatif itu turut mendapat reaksi positif para peniaga, malah mereka teruja dengan kehadiran Perdana Menteri ke Kompleks Tun Sembantan. And dia tambah 10 million untuk peniaga kecil-kecil macam ni, and everybody are very happy. Saya harap Perdana Menteri akan buat lagi banyak untuk peniaga-peniaga. We will do the business and develop ourselves. We equal our everybody to help each other. When we do the business, we can help others. That's the thing. What the Prime Minister says is very good. Ini gerai-gerai ini dah lama, banyak macam-macam orang ada berniaga dekat sini. Ada orang Cina ada, orang Islam ada, orang India ada, adalah macam-macam yang makanan dekat sini. Lepas tu bila kita dapat kita punya Perdana Menteri datang ke kita punya tempat, memang kita punya rasa semua lain macam lah. Kita memang gembira. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu semua pihak menghentikan polemik perkauman kerana rakyat dijamin hak sama rata dan keadilan. Tegas Datuk Seri Anwar, modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi hanya disasarkan kepada murid beragama Islam dan tiada paksaan bagi bukan Islam untuk mempelajarinya. Mata pelajaran ini untuk anak-anak Islam dalam mata pelajaran pengajian Islam. Tanyalah dulu. Janganlah marah dulu. Kalau hari ini saya datang ke Little India, Datuk Bandar umumkan beberapa program India, nanti yang pelapor-pelapor Melayu sebut, tengok, Anwar ni jaga India saja, dia tak jaga Melayu. Saya pergi cakap soal Melayu, termasuk teks, minta anak-anak Islam baca hadis, dah ada orang India kita tengok Anwar ni Islamis, dia nak propagate Islam. Semua tak kena. Jelas Perdana Menteri menjadi tanggungjawab beliau sebagai pemimpin untuk memastikan Islam dihayati dan difahami dengan betul. Modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi dilancarkan 19 Ogos lalu bertujuan memupuk semangat kasih sayang selain menerapkan kefahaman agama dalam kalangan pelajar serta guru beragama Islam.
Sementara itu, orang ramai berpendapat atas hasutan perlu diwujudkan bagi memelihara keharmonian negara. Saya kira amat duka cita lah pasal kalau isu-isu hasutan ni dibangkitkan kan. Tambah kita Malaysia ni negara yang berbilang kaum. Kita boleh hidup dengan harmoninya. Tapi bila ada orang yang rasa benda tu untuk kepentingan dia orang, dia cuba menghasut sana menghasut ni bagi kita porak-poranda, itu satu benda yang sangat tak boleh dimaafkan lah. Memang kena implement lah. Kena strictly, kerajaan kena strictly dekat orang-orang yang suka menghasut. Sebab kita ni hidup berbilang kaum. Actually hasutan ni more on racist. Okay, sama-samalah, kita tak kira lah kerajaan mana ke, kerajaan yang dulu ke, kerajaan sekarang ke, kita sama-sama pupuk, together, Malay, Indian, Chinese, kita sama-sama untuk anukan lagi negara kita ni. Okey, hasutan sepatutnya dikuatkuasakan supaya negara kekal harmoni, tak ada berpecah belah sesama kaum. Supaya negara aman, damai. Sebagai generasi muda, media antara sekarang ni ramai yang menggunakan media sosial. Itu adalah antara platform yang patut kita gunakan sebaik mungkin. Ambil yang positif saja, yang negatif boleh ketepikan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan atas 47 tuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Hakim Datuk Colin Lawrence Sekurah memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar yang memaklumkan Jabatan Peguam Negara telah menerima representasi Timbalan Perdana Menteri bagi menggugurkan kesemua tuduhan. Pihak pendakwaan ingin memberhentikan semua prosiding terhadap Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berdasarkan 11 alasan mengikut peruntukan 145 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, Peguam Bela Datuk Hisham Teh Pok Teh memohon Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dibebaskan daripada semua tuduhan. Ini kerana ia tidak adil kepada anak guamnya untuk menangguhkan perbicaraan ke satu tempoh yang tidak tentu. 10 April lalu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara AGC setebal 200 muka surat mengandungi fakta dan bukti baharu dalam usaha menggugurkan 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram yang dihadapinya. Beliau dihadapkan ke mahkamah pada 2018, manakala perbicaraan bermula pada 2019 dengan mendengar keterangan 99 saksi pendakwaan. Semua pihak diminta menghormati keputusan mahkamah berhubung kes melibatkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menafikan wujud sebarang campur tangan kerajaan dalam keputusan tersebut. Keputusan hakim adalah selari pengasingan kuasa eksekutif dan kehakiman seperti termaktub dalam perlembagaan. Itu adalah orang kata prerogatif ataupun hak mutlak sebagaimana termaktub dalam perlembagaan, kuasa AG, kuasa kehakiman dan kuasa eksekutif yang memang terpisah di bawah perundangan ataupun perlembagaan kita. Jadi bagi saya, biarlah proses perundangan itu berjalan dan kita hormatilah. Tamasya sukan terulung di benua Asia kini bakal beraksi. Kemajuan dan kesukanan mengukuhkan keharmonian. Satu hati walau dalam kepelbagaian, mengeratkan jurang yang memisahkan.
Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Masih bersama berita perdana. 927 pemilih terdiri daripada anggota dan pegawai polis akan menunaikan tanggungjawab mereka pada hari pengundian awal pilihan raya KJP RK Parlimen Pulai esok. Kesemua pengundi akan mengundi di 2 pusat mengundi awal iaitu di Bilik Gerakan Balai Polis Kempas dan Dewan Nusantara, Markas Pasukan Polis Merin PPM Wilayah 2. Pihak SPR telah melaksanakan semakan peralatan bagi tujuan perjalanan pilihan raya esok, iaitu bagi undi awal, dan undi awal esok hanya berlangsung di P161 iaitu seramai 881 anggota polis akan mengundi di Polis Merin dan seramai 46 anggota polis akan mengundi di Balai Polis Kempas. Menurut SPR, kedua-dua pusat pengundian akan dibuka serentak pada pukul 8 pagi. Namun tempoh masa mengundi di Balai Polis Kempas adalah sehingga 12 tengah hari. SPR menugaskan 2,600 petugas di Parlimen Pulai dan 687 lagi di Dewan Negeri Simpang Jeram bagi melancarkan proses undi awal dan hari pengundian Sabtu ini. 270 daripada 278 permit ceramah dan kempen diluluskan Polis Johor sejak 26 Ogos hingga semalam bagi PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram. Jurucakap media PRK Johor, Superintendent Ibrahim Matsum berkata, untuk semalam 10 permit ceramah dan 26 permit kempen diluluskan di Pulai, manakala 2 permit ceramah serta 7 permit kempen diluluskan di Simpang Jeram. Setakat ini, 2 kertas siasatan dibuka dan polis mengingatkan agar semua parti dapat berkempen secara berhemah serta tidak menyentuh tentang isu sensitif terutama berkaitan 3R. Usaha membangunkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera, Majlis Amanah Rakyat Mara anjur program Jom Bisnes Negeri Johor 2023 dalam memberi pendedahan kepada orang ramai berkenaan program keusahawanan dan pendidikan Mara. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata program dijalankan Mara dapat melonjakkan kedudukan Bumiputera serta mampu bersaing di peringkat global. Antaranya, skim pembiayaan perniagaan Mara telah memberi manfaat kepada 285 penerima di Johor, melibatkan peruntukan 30 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Untuk bantuan 30 juta ini merupakan dana yang disediakan oleh MARA kepada usahawan-usahawan dalam pelbagai kategori. Ada yang startup, maksudnya baru di peringkat permulaan, sebab kita ada dana dalam bentuk grant. Ada juga dalam bentuk soft loan. Dia banyak kategori perniagaan. Dan juga dari sudut bantuan orang kata mesin tadi. Dan total yang mendapat manfaat adalah 285. Johor menerima kemudahan premis perniagaan Mara tertinggi dalam negara, iaitu 60 projek di 10 daerah dalam negeri melibatkan 931 lot perniagaan. Mara juga komited memberi kemudahan bantuan peralatan atau mesin pelbagai industri kepada 6 usahawan Johor, manakala 6 usahawan lain menerima kemudahan inkubator di Johor Bahru. Beliau ditemui pemberita ketika melawat program Jom Bisnes Negeri Johor 2023 di Kompleks Usahawan Teknologi Mara, Universiti Teknologi Malaysia. Menerusi program tersebut, 110 pelajar kurang berkemampuan daripada 5 sekolah menerima bantuan persekolahan Yayasan Pelajaran Mara. Pakej 5G Rahmah, inisiatif postpaid Rahmah penjawat awam dan rebat sebulan bil telefon untuk pengamal media berdaftar. Itu antara 10 pembaruan di bawah Kerajaan Perpaduan sepanjang minggu lalu. Kita ikuti perinciannya.